Kita kena bercakap balik tentang perkara-perkara yang betul-betul ada kesan kepada rakyat. Dan bagi saya, dua perkara yang paling besar saya tengok daripada pengalaman saya jadi orang biasa selama 3-4 tahun ini, soalnya mudah saja. Pertama ialah soal gaji dan pekerjaan. Yang kedua ialah soal harga barang yang langsung tak sepadan dengan gaji. Ni ada 2-3 orang ni kerja, dia belajar buat arkitek. Tahulah arkitek, nak jadi arkitek ni payah, lama kan. Ijazah, kalau ijazah campur dengan matrikulasi ke persediaan 5 tahun, kalau ambil sampai master 6 tahun, kemudian kena kerja lagi 3 tahun sebelum boleh dapat diluluskan untuk menjadi arkitek kan. Kita ramai budak-budak yang arkitek yang minta kerja yang bukan arkitek. Dan saya selalu tanya, kenapa korang belajar susah payah, keputusan baik, belajar susah payah, kenapa tiba-tiba tak nak jadi arkitek? Kan dah belajar susah payah. Saudara-saudari tahu, biasa di Malaysia sekarang ni gaji sebagai arkitek 1,500 sebulan. 1,500 sebulan, biasa sekarang. Gaji sebagai jurutera awam, civil engineer, 1,800 sebulan, biasa. Kalau kerja di syarikat besar sedikit sebagai jurutera, dapat gaji 2,300-2,400 tu dah kira hebat. Janganlah cerita 4-5 syarikat besar tu, kita cakap macam budak-budak yang terpaksa mencari kerja dengan macam-macam tempat semua. Bayangkan arkitek yang belajar sampai 7-8 tahun, gaji 1,500, saya bayar cleaner saya, yang tolong jaga pejabat, 2,000 sebulan. Itu pun dia susah nak hidup dengan 2,000 sebulan. Ini masalah sebenar negara ini sebenarnya. Macam mana kita selepas 20-30 tahun bertukar Perdana Menteri 3-4 kali, macam mana kita boleh biarkan akhirnya anak kita, adik kita yang orang kita kenal susah payah belajar daripada sekolah rendah masuk universiti, sekolah menengah, hanya untuk dia keluar lebih baik dia jual burger. Bayangkan keadaannya kalau generasi ini terpaksa melalui keadaan ini dan mereka pula ada anak. Mereka akan fikir, aku dah lalui semua. Aku terpaksa tanggung hutang pendidikan, aku belajar susah payah, akhirnya aku kena jadi Grab driver. Sebab itu lagi baik daripada jadi jurutera ataupun arkitek. Maka kita melahirkan satu generasi yang terlepas, yang tidak yakin dengan pendidikan. Dia akan beritahu, tak payahlah kau belajar. Ini semua masalah-masalah yang akan berakar. Tapi kita ada pimpinan yang dia tak peduli semua ni. Dia peduli apa? Malah dia tak tahu pun gaji orang 1,500 sebulan. Dia peduli apa? Anak dia bukan gaji sendiri, bukan cerdik mana ke, hebat mana ke, jadi menteri, anak jadi bot 5 biji. Sebab tu dia tak faham. Tapi kita, saudara-saudari, orang biasa, kita semua kena faham. Baik yang UMNO, baik yang PKR, baik yang PAS, kita semua kena faham. Sebab semua ini masalah yang kita kena tanggung, mereka tak tanggung. Jadi sebab itu masalah utama negara ini ialah masalah gaji. Kenapa keadaan berlaku sehingga sebegini? Kerana kerajaan bersilih ganti, bertukar-tukar, tapi tidak ada pimpinan yang betul-betul fokus. Kalau kita nak menaikkan gaji, ini mestilah satu mandat negara. Ini sesuatu yang cukup penting, lebih penting mengatasi segala-galanya. Maksudnya kena tukar undang-undang. Maksudnya kena bantu majikan. Maksudnya kena pastikan ekonomi kita ini berada di tahap nilai tambah yang jauh lebih baik. Kerana kamu nak paksa majikan bayar tinggi pun tak boleh juga. Sebab kamu paksa dia bayar tinggi, kalau dia tidak ada perolehan ataupun hasil yang mencukupi, dia pula tutup kedai. Kalau dia tutup kedai, budak-budak daripada yang ada kerja tiba-tiba tak ada kerja. Tapi yang berlaku selama berpuluh-puluh tahun, tidak ada satu pun usaha yang bersepadu untuk memastikan kita melompat
daripada kegiatan ekonomi yang makin jatuh dan merudum. Sebab itu, untuk cerita soal gaji ni, dia soal nilai tambah ekonomi. Dan nilai tambah ekonomi tidak boleh diserahkan semata-mata kepada sektor swasta. Dia mesti ada satu koordinasi yang menyeluruh untuk naik taraf ekonomi. Masalahnya, Menteri Ekonomi yang kita ada, lepas itu dia pun jadi Menteri Industri, nama dia Azmin Ali. Tak ke mana lah kita. Sedangkan yang kita perlu buat, sebab itu melalui platform Ayuh Malaysia ni, kita nak bercakap dengan semua rakyat Malaysia yang biasa. Kalau boleh, bukan soal parti, bukan soal kau sokong siapa. Dia sebenarnya harapan saya satu saja. Saya yakin bahawa rakyat kena ketuk yang dekat atas. Kalau yang dalam PKR, kalau kita kena bersuara, kita bersuara. Kalau contohnya ada penyokong bersatu yang bersetuju dengan yang kami cakap, kamu pun kena tekan pimpinan kamu di atas. Orang PAS, kalau melalui ada ni, ayah dia PAS kot, anak ayah kau PAS tak? Kalaupun contohnya ada penyokong kawan-kawan yang PAS yang mendengar, kalau ada anak yang melalui yang saya sebut tadi, belajar bagus, keluar, tapi tak dapat tempat, kalau yang saya cakap ini betul, ketuklah pimpinan PAS di atas. Yang kita perlu ialah setiap orang kita perlu untuk tekan pimpinannya. Najib tak payahlah, dia memang tak peduli. Tapi pimpinan-pimpinan UMNO yang lain mungkin masih ada yang boleh dengar. Sebab itu kita nak ajak semua rakyat Malaysia. Kita berbeza pandangan, sokong lain-lain, tapi masalah kita sama. Masalah yang kita telah warisi dan akan warisi dan akan melumpuhkan kita ialah masalah yang sama. Sama macam COVID lah. COVID kalau dia datang, dia tak pilih orang UMNO tak kena, orang PKR kena. Mana ada? Semua kena. Jadi masalah-masalah yang kita sedang berdepan besar ni, semua kena.